Success and 90 Days Biz Challenge episod kali ini bertandang ke Rembau Negeri Sembilan. Di College Komuniti Rembau, 4 pelajar ini mengusahakan perniagaan pokok hiasan sesuai dengan kepakaran yang dipelajari mereka. Apa cabaran menjual pokok hiasan di kawasan sekitar dan bagaimana mereka meningkatkan keuntungan? Saksikan temu bual saya bersama mereka. Okey, kita bersama dengan pengarah urusan Usrati Global iaitu Abdul Aziz Nazar. Beliau ini adalah yang memimpin kumpulan daripada kalangan 4 orang ini. Kita tanya tentang syarikat dan juga produk yang dikeluarkan Oplan. Oplan ini adalah produk tumpuan kecil dalam pasu kaca dan sebagainya yang dijual dan sebagainya. Okey, pertama sekali permulaan syarikat itu. Bila syarikat diwujudkan dan mengapa memilih produk ini? Syarikat ditubuhkan pada 25 Oktober 2018 kerana kami pilih produk ni sebab yang dekorasi yang agak unik pada balang kaca tu kita gunakan pokok succulent. Lepas tu produk ni kalau kami nak pasarkan, kami buat ready made, kami siapkan, lepas tu kami akan masuk ke mana-mana agensi kerajaan seperti kolej komuniti lain. Seperti yang baru-baru ni kami pergi ke kolej komuniti Jasing, kolej komuniti Jelebu. Lepas ni akan kami pergi ke Melaka pula lah, kolej komuniti di area Melaka. Okey, ini soal perniagaan pula. Sekarang ni dah mencuburi perniagaan, 4 orang, rakan-rakan dan sebagainya. Apa cabaran, apa yang tempoh paling susah rasanya untuk syarikat bersama dengan kawan-kawan yang lain ketika mula ditubuhkan syarikat sehingga sekarang ni memasuki 90 Days Biz Challenge, apa tempoh yang paling susah sekali? Untuk naikkan jualan lah sebab produk ni orang tengok, orang rasa macam mahal produk ni, orang takut. Lepas tu diorang takut nak jaga produk ni sebab diorang tak reti jaga. Tapi kami ada penyelesaian masalah lah. Kami akan bagi satu kertas untuk bagi diorang ingat supaya cara penjagaan dia lah. Mungkin boleh terangkan. Kalau saya sebagai orang yang beli kat luar, saya tak tahu sangat lah kan. Tapi kalau kita tengok macam ada lapisan tertentu. Apa perbezaan setiap lapisan tu sebenarnya kalau boleh terangkan? Okey, perbezaan setiap lapisan dia sangat berbeza. Kenapa kita letak batu dahulu? Ia kerana pengudaraan lah. Supaya air media di atas ini kalau kita siram, biar air jatuh terus ke tanah. Saya tidak letakkan media tanah organik ini di bawah kerana tidak berbau masam lah, supaya air yang mengalir daripada atas terus jatuh ke bawah ni tidak masam. Kalau jenis tumbuhan pula, sebab mungkin orang di luar sana kurang arif sebab pelajar ini adalah pelajar yang belajar tentang tumbuhan. Pokok-pokok ni dia memang saiz begini saja ke atau mereka pokoknya akan lebih membesar atau macam mana? Kalau orang di luar sana nak jaga ni kan tiba besar pula, lepas tu susahnya. Okey. Pokok ni penjagaan dia senang je. Dia akan membesar jika kita letak pindah ke pasu yang lagi besar lah. So pokok ni dia akan lagi membesar mengikut pasu itu sendiri. Maknanya kalau kecil macam ni lambat sikit lah proses pembesaran itu kan. Itu kelebihannya lah. Maknanya kalau nak comel je ikutlah pasu kecil dan sebagainya kan. Tapi tak salah kalau pindahkan pun kan. Tak salah. Okay. Okey, tadi kita cakap dengan pelajarnya, kita dah tengok bagaimana mereka menghasilkan tumbuhan ini dan sebagainya. Sekarang bersama dengan mentornya, pensyarah pengiring salah seorang, ada 3 sebenarnya pensyarahnya, tapi salah seorang ialah Nurul Hazimah Mak Isa, pensyarah pembimbing utamalah, ketuanya yang mengajar pelajar ini. Tidak tahu susah ke tidak mengajar mereka ni terlebih dahulu. 4 orang pelajar, mereka belajar tentang tanaman, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, saya difahamkan kan. Tapi kali ini melibatkan kreativiti juga, nak tanam. Dan paling penting adalah keusahawanan tu, nak menjual tu pun satu perkara lagi. Susah ke tidak mengajar mereka ni? Setakat ini memang biasalah kalau kita mengajar tu ada cabaran dia agak susah pada awal penggunanya. Tapi alhamdulillah semakin lama kami telah bantu dan guide mereka. Mereka berangsur lebih baik sebelum ni. Lebih berkeyakinan, lebih teratur, lebih committed. So macam kami harap benda ni akan berkekal sampai ke final lah. Puan Azimah melihat sendiri pelajar-pelajar ini kan, apabila kalau orang luar sana melihat kepada pelajar college community, biasanya mereka melihat college community ini satu laluan yang alternatif kepada IPTA ataupun IPTS lain kan. Jadi tapi TVET inilah masa hadapan, kepakaran dan juga skill inilah masa hadapan.
bagaimana persepsi ini perlu diubah oleh orang di luar sana? Puan Hazimah saya melihat mereka ini kan belajar sekarang punya kekurangan dan sebagainya. Bagaimana orang di luar sana perlu faham bahawa skill ini mereka juga ada peluang kalau kita pandai ajar mereka? Okey, sebenarnya masa saya selama ini saya telah berkecimpung dalam dunia pengajaran kosmetik selama lebih kurang 5 tahun lebih. Dan saya nampak sebenarnya kita sebagai seorang manusia memang masing-masing ada kelebihan dia. Dia bukan saja akademik tapi ada kemahiran dari segi teknikal. So di sini kosmetik adalah tempat di mana kita melatih pelajar yang lebih kurang teknikal, bukan alternatif, tapi sebenarnya adalah laluan untuk mereka yang lebih suka kepada teknikal yang berkemahiran. So kat sini laluan kami tugas kami sebagai pengajar untuk melatih pelajar kami yang minat kemahiran untuk lebih kompeten di dalam industri dan lebih berkemahiran tinggi berbanding dengan pelajar kemahiran lain. Selepas ini saya nak tunjukkan satu lagi college. Kali ini saya akan pergi ke Johor sebenarnya. Rakaman dibuat di Johor. Kita akan tunjukkan satu lagi peserta dalam 90 Days Biz Challenge. Jom kita saksikan. Okey, kita tiba di College Komuniti Bandar Tegara. Ada cerita menarik. 4 sekawan ini menjalankan perniagaan. Mereka menyertai 90 Days Biz Challenge anjuran SME Bank. Mereka menjual keripik yang diinovasikan daripada kulit udang. Jom kita saksikan cerita mereka. Okey, ini produknya. Saya berada di College Community di Bandar Tegara ini, BTCC Origin nama syarikatnya, mengeluarkan produk ini, keripik yang berasaskan udang sebenarnya. Kita nak bercakap tentang inovasinya, bagaimana mereka menggunakan kulit udang sebenarnya untuk menghasilkan keripik ini. Kita bersama dengan pengarah lulusan syarikatnya iaitu saudara Amir. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Amir, ceritakan dulu bagaimana untuk memilih produk ini. Sebab produk ini kalau kita cakap pasal keripik ni biasa orang jual kan. Ada juga peserta-peserta lain yang menyertai 90 Days Biz Challenge juga mengetengahkan produk keripik. Tapi produk keripik ini apa kelebihan dia, apa inovasi yang diterapkan? Okey, terangkan dulu Cik. Mula-mulanya idea kami untuk menjual keripik kulit udang ni, kami lihat apabila kami masak-masak di kitchen, di dapur, kami lihat banyak kulit-kulit udang yang kami telah bazirkan kerana kami tahu kulit udang tu sendiri banyak khasiat-khasiat dia. Oleh itu, kami mencipta satu inovasi baru bahawa bergabungan kulit udang dan doh membuatkannya keripik yang berkhasiat. Jadi, dengan itu kami juga pada waktu itu inkubator kesawanan mengadakan syarikat. Jadi kami alang-alang tu kami jadikannya produk utama kami. Apa cabaran paling besar dalam menghasilkan produk terlebih dahulu? Cabaran paling besar lah yang kami pernah hadapi lah untuk mencari kulit udang. Sebab di kawasan sini memang tak ada lagi orang yang jual kulit udang. Jadi untuk membeli kulit udang jauh, terpaksa pergi di pinggir-pinggir pantai dan juga di tepi-tepi laut lah. Oleh itu kami dapat idea. Kami beli udang dan kami jual balik udang tersebut, udang yang telah dikupas. Dah pergi booth camp hari itu, dah tengok bagaimana peserta-peserta lain daripada College Community dan juga Politeknik yang mempertaruhkan produk mereka, perkhidmatan mereka dan sebagainya. Tahap keyakinan untuk memenangi 90 Days Biz Challenge dengan produk yang penuh inovasi. Tahap keyakinan saya percaya syarikat saya boleh menang kerana kami telah berjaya konsistenkan jualan kami setiap bulan keuntungan RM1000. Maksudnya jualan kasar kami RM2000 lah. Kami lihat kolej-kolej lain pun begitu juga, tapi kami percaya kami boleh menang. Okey, saya difahamkan packaging untuk produk ini adalah pada saiz ini sahaja. Mengapa sebenarnya? Kalau saya nak beli lebih, macam mana? Boleh ke tidak? Sebab untuk pengetahuan cik lah, sebab kulit udang kan bila kami dah beli udang sebenarnya kosnya agak tinggi sebenarnya. Jadi kami mampu memberi kuantiti sebanyak ini dalam lingkungan 40 gram sahaja. Dan juga difahamkan juga equipment ataupun kelengkapan, mesin-mesin juga. Kelengkapan pun kami memerlukan food dryer, iaitu mesin pengeringan kulit udang tu agak mahal. Dan juga mesin-mesin untuk menguli doh itu juga agak mahal. Jadi itulah kekurangan. Okey, ini individu yang bertanggungjawab mengajar semua pelajar-pelajar ini, Siti Syazwana, Muhammad Ishak, pensyarah, pembimbing mereka ataupun mentor lah kita kegelarkan kan. Susah kita tidak mengajar mereka. Tadi kita berborak dengan Amir. Amir bila bercerita ni ada cabaran ni menjalankan perniagaan ni. Contohnya macam kulit udang susah nak dapat ke Bandar Tegara ni kan. Kena beli udang, kena kopek, lepas tu kena jual isi udang tu dan kulit tu diproses menjadi keripik. Bagaimana kesusahan mengajar mereka tentang mungkin mencari penyelesaian kepada setiap masalah dan juga cabaran yang hadapi dalam perniagaan?
Okey, berdasarkan cabaran yang kami terima, macam kulit udang tu pada permulaannya memang diorang macam agak stuck lah masa sebab yang pilih produk inovasi ni memang pelajar saya punya hasil produk. Tapi dia punya mentor dia ada salah seorang pensyarah kami yang lain lah. Lepas tu daripada situ saya dapat idea nak buat untuk produk incubator diorang. Masa tu saya macam tak terfikir lagi berkenaan dengan masalah nak mencari pembekal udang tu. Tapi selepas diorang dah mula buat, daripada situ kami dapat lihat kami beli sendiri udang tersebut. So nanti isi udangnya kami jual, kulit udangnya pun inilah dibuat untuk jadikan keripik. Okey, mengajar mereka ini mungkin perbezaan sikap yang dilihat dari mereka. Sebelum ini sebagai seorang pelajar kan, kita melihat sebelum ini bagaimana sikap mereka selepas diajar dalam aspek keusahawanan, masuk incubator dan sebagainya, masuk pertandingan nanti di Swiss Challenge lagi. Bagaimana perubahan sikap mereka? Okay, saya tengok kalau sebelum diorang masuk incubator ni, diorang kurang kreatif pada saya. Diorang macam sebelum tadi macam saya cakap, diorang tak tahu macam mana nak selesaikan masalah encik udang tu. Diorang sebab diorang tengok, diorang lihat hanya belajar daripada kelas, so diorang ingat ambil kulit udang daripada waktu kelas saja. So bila daripada situ kami sama-sama berdiskusi semua tu, daripada situ baru keluar idea tu, nampak diorang lebih kreatif untuk merontakan idea. Lepas tu lagi pun nampak lebih berani untuk mencari untuk diorang bila nak distribute keripik-keripik tu ke tempat-tempat tu, diorang lebih beranilah nak pergi jumpa dengan ejen-ejen lain untuk membantu mempromosikan produk diorang. Tadi kita tanya Amir juga, tahap keyakinannya tinggi boleh memenangi disebabkan oleh tahap jualan setiap bulan adalah tinggi untuk produk ini kan. Bagi mentornya pula pensyarah yang mengajar mereka, tahap keyakinan untuk memenangi nanti di Swiss Challenge. Okey, untuk pertandingan ni saya berharaplah juga untuk tim BTCC Origin Enterprise ni mendapat tempat dalam pertandingan 90 Days Business Challenge ni. Walau bagaimanapun, sebab secara pendapat peribadinya, saya berharap walaupun diorang tak menang pertandingan ni, diorang dapat mempelajari satu ilmu baharu mengenai keusahawanan dan juga ilmu daripada yang diorang belajar tu dapat membantu diorang untuk menghadapi dunia sebenar lah selepas diorang habis tamatkan pengajian diorang ni.